Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, ekonomi digital gelombang baru mampu mewujudkan pelbagai peluang perniagaan serta pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan rakyat secara menyeluruh termasuk di luar bandar. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sejajar dengan perkembangan era digital yang semakin pesat, sistem perdagangan elektronik atau e-dagang telah menjadi aspek penting dalam corak aktiviti perniagaan baru di platform perdagangan semasa. Katanya, e-dagang merupakan cara perniagaan baru yang tidak sama seperti dahulu. Walau di rumah sekalipun, para peniaga boleh menjalankan perniagaan untuk memasarkan produk jualan melalui talian internet bukan sekadar kawasan kampung sahaja, malah ke pasaran dunia. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Kenyalang Tourism Booster KTB Miri 2023 Dewan Kampung Pengkalan Lutong Miri pada Ahad. Dalam pada itu, KTB merupakan program yang dibangunkan untuk meningkatkan sektor pelancongan di negeri Sarawak, khususnya pembangunan belia untuk menceburi bidang pelancongan dan meningkatkan komuniti usahawan serta memperluaskan perkembangan inap desa di Sarawak. Program ini merupakan anjuran bersama Koperasi Belia Inovatif Sarawak Berhad dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP. Antara aktiviti yang dianjurkan sepanjang program tersebut ialah pertandingan masakan tradisional, bengkel pemasaran digital, pemasaran pelancongan, pameran klasik Vespa, community sports jamboree dan sebagainya. Laporan seterusnya, Subis Powerboat Race 2023 Anjuran Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Bekenu telah berlangsung dengan meriah di tebingan Sungai Bekenu pada Sabtu. Acara yang dianjur dengan sokongan Pejabat Daerah Subis dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP itu disertai 237 peserta dari seluruh Sarawak termasuk luar negara seperti Brunei Darussalam. Hadir merasmikan program berkenaan ialah Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Awang Sauni yang mewakili Menteri MTCP, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sebanyak 9 acara dipertandingkan dalam kejohanan tersebut yang mana ia secara tidak langsung dapat menaikkan nama sukan air di daerah Subis sebagai salah satu sukan bertaraf antarabangsa selain memberi impak yang tinggi kepada penduduk setempat terutama dari segi pembangunan ekonomi, inap desa atau untuk mengenali Subis sebagai kawasan tarikan pelancong. Dalam program sama, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu, Datuk Rozi Yunus dalam ucapannya menzahirkan penghargaan kepada pihak MTCP kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak RM50,000 bagi pelaksanaan program tersebut. Manakala di Serian, pemimpin di peringkat akar umbi harus bertanggungjawab membuat sebarang perancangan atau aktiviti bagi membangunkan kampung masing-masing. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben memberitahu Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan penduduk kampung harus bekerjasama bagi menggiatkan aktiviti pertanian dan peternakan melalui kaedah moden. Ujarnya ini akan menambah baik hasil dan pendapatan sekaligus meningkatkan taraf hidup agar anak-anak mampu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat bersempena dengan perasmian projek dan sambutan pra-Christmas 2023 di sini pada Sabtu. Datuk Martin juga berharap penduduk mengambil peluang bantuan kerajaan negeri untuk meringankan beban kewangan seperti bantuan ibu bersalin dan Endowment Fund Sarawak yang bertujuan membantu anak-anak sebagai persediaan melanjutkan pelajaran. Sementara itu, beliau telah mengumumkan sebanyak RM200,000 di bawah peruntukan projek Program Transformasi Luar Bandar RTP bagi tahun 2024 akan disalurkan untuk projek bina baru Fasa 2 Gereja St. Marcus dan sejumlah RM350,000 untuk projek bina baru gelanggang futsal berbumbung. Jelas beliau, Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA juga telah memperuntukkan sejumlah RM1.5 juta untuk projek bina jalan pertanian kawasan Pamuh Fasa 2. Dalam majlis sama, beliau telah menyampaikan dana projek kecil luar bandar MRP tahun 2024 sebanyak RM5,000 masing-masing kepada JKKK Kampung Mapu Kijabu dan Biro Wanita. Beliau bersama isteri Datin Trinatan turut menyampaikan sumbangan kepada seramai 25 warga emas di kampung tersebut sempena sambutan Christmas 2023. Ke perkembangan berikut, Kerajaan Sarawak telah melancarkan program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 di Sarawak melalui Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dengan kerjasama daripada Jabatan Tenaga Kerja Sarawak untuk meregularisasikan pendatang asing tanpa izin parti yang berada di Sarawak sebagai pekerja asing yang berdaftar.
Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala Kerajaan Sarawak mengingatkan majikan bahawa selepas tempoh pelaksanaan program RTK 2.0 iaitu pada 31 Disember 2023, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak akan melaksanakan penguatkuasaan terhadap parti melalui operasi penguatkuasaan secara besar-besaran. Jika disabitkan kesalahan, majikan yang didapati menggaji parti akan dikenakan hukuman di bawah Seksyen 55B-1 Akta Imigresen 1959-63 iaitu denda tidak kurang daripada RM10,000 tetapi tidak lebih daripada RM50,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap seorang parti yang diambil bekerja. Parti yang dibenarkan untuk didaftarkan di bawah program RTK 2.0 adalah warga negara asing yang telah melakukan kesalahan pada atau sebelum 31 Disember 2022 di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai pas yang sah. Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu tinggal lebih masa dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963 iaitu melanggar syarat PAS, katanya. Beliau berkata demikian melalui sebuah kenyataan media yang dikeluarkan baru-baru ini. Adun Mulut itu menambah, majikan yang beroperasi dalam sektor 3D iaitu Dangerous, Difficult and Dirty adalah dibenarkan untuk mengambil parti dengan mendaftarkan mereka sebagai pekerja dalam tempoh pelaksanaan program RTK 2.0. Sektor-sektor yang terlibat dalam program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 termasuklah sektor perkilangan, pembinaan, perladangan, pertanian, perkhidmatan, pelombongan dan kuari dan pembantu rumah asing. Hanya parti dari 16 negara sumber sahaja yang dibenarkan iaitu Indonesia, Bangladesh, Thailand, India, Filipina, Kemboja, Laos, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan dan China tambahnya. Kenyataan sama memberitahu majikan boleh terus mendaftar dengan percuma secara atas talian ataupun online melalui portal Jabatan Imigresen Malaysia seperti yang tertera. Di Padawan, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Udara dan Jalan, Datuk Dr. Jerib Susil telah meluluskan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM20,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bowang. Perkara tersebut diumumkan beliau semasa merasmikan Biro Wanita dan Kelab Belia Kampung Bowang pada Sabtu. Datuk Dr. Jerib yang juga Adun Mambong berkata, ahli-ahli Biro Wanita di kawasan Mambong kini sudah mula bergiat aktif dalam pembangunan ekonomi bagi menjana pendapatan isi rumah melalui perusahaan kecil dan sederhana. Setakat ini sudah terdapat 3 buah kampung telah memulakan pengeluaran produk makanan seperti kerepek pisang iaitu Biro Wanita Semadang, Punau dan Bowang. Beliau memberitahu bahawa pihaknya sentiasa bersedia dalam membantu Biro Wanita yang berminat untuk mewujudkan perusahaan kecil dan sederhana seperti kerepek, keropok, kraftangan dan sebagainya. Manakala di Sri Aman, aktiviti keagamaan mampu memantapkan institusi keluarga dan membendung isu sosial. Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang memberitahu, aktiviti keagamaan perlu disemai dari zaman kanak-kanak agar menjadi budaya mereka. Katanya setiap insan yang sempurna adalah daripada orang yang kukuh kepada pegangan agama dan pendidikan yang sempurna untuk kesejahteraan hidup dalam keluarga. Tegas beliau, agama mengajar kita untuk menghormati agama lain dan umat di seluruh dunia. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Caroling dan Parti Christmas 2023 di sini pada Sabtu. Tambah Datuk Mong, penganjuran program sebegini mampu mengeratkan silaturahim dalam kalangan penganut agama Kristian serta penganut agama lain. Dalam majlis sama, beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 masing-masing untuk Badan Kebajikan Kristian Kem Temudok dan Perkeb Company C BN10 PGA Sri Aman. Sekian edisi malam bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri berita UKAS, saksikan visi Premier Sarawak 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan.
Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.